الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Tuhan kamu lebih mengetahui akan keadaan kamu. Jika ia kehendaki, ia akan memberi rahmat kepada kamu. Atau jika ia kehendaki, ia akan menyiksa kamu. Dan kami tidak mengutusmu kepada mereka, wahai Muhammad, sebagai wakil yang menguasai urusan mereka. Dan Tuhanmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan setengah nabi-nabi atas setengahnya yang lain. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud.
Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik, serulah orang-orang yang kamu dakwa boleh memberi pertolongan selain dari Allah. Maka sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya dengan berbuat ibadat. Sekalipun orang-orang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula mengharapkan rahmatnya dan gerung takut akan seksanya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. Dan tiadalah sebuah negeri pun melainkan kami telah membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami lalu mereka berlaku zalim kepadanya. Dan biasanya kami tidak menghantar turun mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk menjadi amaran bagi kebinasaan orang-orang yang memintanya kalau mereka tidak beriman. Dan ingatlah, tak kala kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya. Dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai suatu ujian bagi manusia. Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Al-Quran. Dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran. Maka semuanya itu tidak akan menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau-lampau. Ayat yang kita bacakan pada malam ini iaitu bermula daripada ayat yang ke-53 sehinggalah ayat yang ke-60. Masih dalam suratul Isra. Surah yang ke-17 pada juzuk yang ke-15. Intipati utama dalam ayat yang kita bacakan ini, perintah Allah supaya kita berurusan dengan musuh dengan cara yang baik. Sama ada percakapan ataupun perbuatan. Dan juga jawapan kepada syubhat, kekeliruan yang cuba ditimbulkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Serta kekeliruan mereka dalam menyengutukan Allah SWT. Kejahilan mereka terhadap sembahan yang mereka sembah itu, yang kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan juga amaran Allah terhadap mereka yang mempersendakan, yang menolak, yang tidak beriman. Mereka dan tempat tinggal mereka sama ada dibinasakan, dihancurkan, diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, dengan azab yang membinasakan, yang menghancurkan. Dan demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita baca. Kepada siapa yang sombong, kepada siapa yang ego, maka setiap tanda-tanda kebesaran Allah akan menambahkan keegoan dan juga kekufurannya. Kerana dia akan mempersenda-sendakan setiap amanah Allah. Maka kesemuanya itu akan menjadi wabal, yakni musibah yang berpanjangan dunia dan akhirat. Dan ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan bermula daripada ayat 53 sehingga ayat 55. Kalau kita lihat munasabah hubungan dengan ayat sebelum ini, selepas Allah Ta'ala menyebut tentang hujjah yang kuat tentang tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sebagaimana Allah Ta'ala juga menjelaskan apakah tugas dan peranan Rasul yang diutuskan, dan sebagaimana
Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW untuk mendekati manusia dengan cara yang baik tanpa memaksa mereka untuk beriman atau tanpa melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bila orang-orang musyrik Mekah semakin melampau dalam menyakiti Rasulullah, dalam memaki Rasulullah SAW dan memaki orang beriman. Maka sebagai orang beriman ingin melakukan tindakan provokasi yang sama. Umar Al-Khattab sebagai contoh. Seorang sahabat yang gagah, yang kuat. Tidak rela terus dihina dan dimaki oleh orang kafir. Maka dia berhasrat untuk jawab. Dia berhasrat untuk maki sekali. Dia Umar kata orang kuat, orang gagah. Maka dia melampau-lampau musyrik Mekah memaki Rasulullah. Bahkan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan pelbagai bentuk kesakitan ataupun makian. Maka Umar bangkit bangun untuk jawab balik makian, bukan untuk menjadi benteng. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Umar Al-Khattab, bukan seluruh orang Islam, bersikap pemaaf di hadapan maki hamu mereka. Artinya kita orang Islam, kita tidak boleh bertindak mengikut apa yang kita nak. Sebagaimana kita tak akan melaksanakan solat, mereka itulah yang diperintahkan. Daripada berdiri sampai beri salam. Tak ada satu pun kita buat yang tidak diperintahkan. Kalau solat itu 3 rakaat macam maghrib, kita buat 4, kita pun tahu. Akibatnya batal. Dan kita kena ulang balik. Sebagaimana puasa pun sama. Kita tahu bermula daripada terbitnya fajar sehingga tenggelam matahari. Kalau kita berbuka lebih awal, maka puasanya batal. Dan kita kena ganti balik. Dan demikian juga dalam muamalah kita dengan manusia. Muamalah kita dengan manusia juga kena ikut perintah Allah. Bila Allah menyuruh kita memaafkan, maka memaafkan. Bila Allah menyuruh kita bersabar, maka sabar. Bila Allah Ta'ala suruh kita balas cuma sepertinya jangan melampau, maka kita kena ikutnya. Kita tidak boleh menggunakan hawa nafsu kita dalam bermuamalah dengan manusia sebagaimana dalam ibadat-ibadat kita. Artinya orang Islam sentiasa dipimpin dan dibimbing. Dan apa yang kita lakukan bukan berdasarkan kecenderungan nafsu syahwat. Kerana kita tak akan mendapat pertolongan Allah bila mana kita menentang musuh dengan cara kita, bukan dengan cara yang Allah perintah. Siapa yang nak dapat pertolongan Allah, maka dia kena ikut peraturan. Bila dia ikut peraturannya, maka dia akan dapat pertolongan Allah. Tak ikut, walaupun dia berada di pihak yang benar, dia tak akan dapat pertolongan Allah. Allah jadikan ini sebagai pengajaran. Lihat dalam peperangan Uhud sebagai contoh. Rasulullah benar, para sahabat benar, lawan orang kafir yang salah, tapi tak ikut peraturannya, maka kalah. Kita kalaupun kita betul, kalaupun kita soleh, kalau kita pun baik, tapi dalam muamalah kita dengan para penentang ini, tak ikut cara yang Allah perintahkan, maka kita akan kalah. Bahkan dijadikan fitnah. Mereka ni memang dah jahat dah. Kita ni bila jahat sekali, difitnah seolah kita jahat selamanya. Sebab itu ramai orang jahat boleh fitnah orang baik. Sehingga ramai orang terpedaya melihat orang baik ini yang paling jahat. Walau dia buat jahat sekali je. Ya ni mati hari buat jahat. Tapi orang tak nampak dia. Dia pandai dia manipulate. Kenapa? Adanya syaitan. Baik, ini sebab turun ayat ni. Baik, kita lihat ayat ini bila Allah Ta'ala kata, Wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hambaku yang beriman. Mana-mana ayat yang sebut ibad, abdi mana hambaku. Yang beriman, yang patuh, yang tunduk. Seolah-olah nak beritahu dah namanya hamba, no bantahan, no objection. Kita tak akan la kalam, kata orang Arab, la kalam. Jangan cakap apa-apa. Sama'an wa ta'ah. Dengar, patuh. Itu hamba. Seolah-olah Allah nak beritahu kamu kan hamba aku. Maka dengar sini. Jangan bantah. Jangan duk bertapi-tapi. Jangan duk corner sana, corner sini. Dengar sini. Wa kulli ibadi. Yaqulul lati hiya ahsan. Sentiasalah kata yang baik-baik.
Atau orang maki kita, orang hamu kita, orang fitnah kita, kita kata yang baik. Baik, katakan dia fitnah kita. Fitnah teruk lah. Dan dia pun tahu dia fitnah, dia tak terjejah apa-apa sebab dia dah memang jahat, kafir. Tiba kita pun ikut rentak dia, kita pun fitnah dia. Akhirnya tengok, ni nampak je baik fitnah orang juga ni. Dengan cepat dia manipulate. Walaupun kesalahan kita cuma sekali. Sekali je salah tu. Tapi dia akan sebut sampai selama-lamanya. Sebab tu bila orang tu baik, kesalahannya dia sebut lama. Kenapa? Sebab dia tak ada salah lain menaikkan salah tu. Orang kalau jahat, maka orang tak mampu lagi nak sebut jahat dia sebab banyak sangat. Banyak sangat. Umpama kalau kita tengok sehelai kertas putih, maka bila dititik satu titik hitam, yang titik hitam tu orang nampak. Yang putih sekeliling orang tak nampak. Tapi orang jahat pula. Kalau sekeliling semua hitam, satu putih tengah, yang putih tu orang tengok. Itu bila mati je terus bidadari syurga, bila mati. Bila mati terus ni syurga menantimu. Macam tu. Orang kita. Kerana mereka bila orang jahat, mereka lebih nampak kebaikan dia. Orang baik, mereka lebih nampak kejahatannya. Maka Allah ajar kita bagaimana membentengi diri dari fitnah. Caranya ialah yaqulul lati hiya ahsan, kata yang baik-baik. Walaupun sekali jangan cuba untuk buat benda yang tidak baik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Kerana sesungguhnya syaitan itu yang zaru. Apa maksud yang zaru? Ayyufsidu bainahum bil waswasati wa yahiju syar. Kerana syaitan itu akan sentiasa menyalakan kejahatan. Maknanya, kalaulah orang yang biasa komen orang, komen. Saya ni tak biasa komen orang dalam Facebook. Saya pun komen lah sekali. Saya sebutlah perkataan buruk sekali. Satu tu perkataan syaitan tu nyala-nyalakan dia. Orang pun screenshot, saya buat viral. Satu tu je. Yang maki tiap hari tu orang diam. Satu je. Inilah dia cara media masa yang main dalam semua sentimen-sentimen, yang memainkan semua dalam perkara-perkara untuk merosakkan orang. Tuan-tuan tengok. Bila Amerika serang Vietnam, bila Amerika serang Iraq, Amerika serang Afghanistan, Amerika bom di Panama, Amerika bom sana, bom sini, orang tak kata dia jahat. Orang kata dia baik. Media ABC, BBC, semua kata baik. CNN kata baik. Tapi bila yang lain pula yang dia nak jatuhkan negara ini, buat sekali je. Iraq serang Kuwait. Iraq waktu dia serang Kuwait, dia undur balik. Dia undur balik. Dia ikut ketetapan masyarakat antarabangsa. Tapi dia tetap kena serang. Berpuluh tahun lamanya. Iraq dianggap jahat selama-lamanya. Jahat. Datang mereka musnahkan Iraq. Tamadunnya sekali. Lihat bagaimana media masa. Sama juga hari ni kalau Rusia serang Ukraine, Israel jahat. Yang Israel serang tiap-tiap hari ni tak jahat. Bunuh budak tiap-tiap hari tak jahat. Kalau Rusia ni baru seorang budak mati, jahat. Dia kata, apakah kamu boleh tidur kalau anak perempuan kamu yang dibunuh? Yang Palestin tiap hari budak-budak kena bunuh. Hari ni seorang lagi remaja dibunuh. Umur 19 tahun. Masjid dicerobok, penempatan dihalau. Mereka berampas tanah-tanah Palestin. Tak nampak jahat. Sebab sudah nampak baik. Begitu syaitan merosakkan sesuatu, reputasi. Kalau orang beriman, syaitan akan rosakkan reputasi orang beriman. Allah ingatkan di sini, wahai orang beriman. Ingat. Inna syaitana yanzaru bainahum. Syaitan akan merosakkan reputasi kamu. Yanzaru maknanya akan yahij, akan mengapi-apikan kesalahan kamu. Kalau hari ni viralkan kesalahan. Sebab itu kita orang beriman sentiasa cakap baik. Sentiasa bertindak baik. Kerana fitnah yang digunakan oleh syaitan. Ya memang kita zahir nampak media. Media lah. Zahirnya kita nampak golongan-golongan tertentu. Kuasa-kuasa besar yang memang menguasai dunia hari ini. Tapi hakikatnya syaitan. Sebab itu bila letak je gelaran pada orang beriman, lekatnya lama. Pengganas lekat. Hari ni. Pengganas. Kita nak sebut teroris pun jadi teroris. Teroris. Kita dengan kita terbalik dia. Nak sebut teroris. Saya ni teroris. Lancung. Teroris. Orang ketangkap. Sebut je orang Islam, teroris.
Ada seorang orang Arab Saudi. Ni cerita betul. Dia ada masalah jantung. Dia pun berubat kat Amerika. Dan dia nak duduk sebulan di Amerika untuk treatment dia. Dia pergi satu hotel untuk booking. Dia dah booking untuk confirmation ataupun untuk pengesahan. Dia pergi, yang duduk meja depan ni, reception ni, nampak pakaian Islam tu. Pengganas datang. Dia terus beritahu adik dia call polis ISIS. Kawan tu kena tangkap, telefon kena hempak. Coh. Dan kawan tak kerti cakap Inggeris sangat. Cuma beritahu dia ni cuma pelancong datang untuk berubat secara umum. Terus dia dibuli, ditangkap. Hanya satu prejudis tengok pakaian dia. Orang percaya. Tapi orang kafir telanjang pun nampak baik. Nampak soleh-solehah. Telanjang. Nampak berimang. Nampak. Ni orang Islam. Pakai pengganas. Jahat. Ada bom. Ini yang disebut inna syaitan yang zaru bainahu. Syaitan dia akan api-apikan. Yang saya kata semua label yang bila letak pada orang Islam menjadi label. Label. Ulama-ulama kita, dia pun letak penunggang agama. Menjadi. Dan kadang tak tunggang agama pun dia kata, ni tunggang agama. Walaupun kita cuma tunggang welfare. Dia kata agama juga. Ni tunggang agama. Ni tunggang agama. Jadi macam berjaya. Setiap label yang berkaitan dengan orang Islam, syaitan akan mengapi-apikan dia. Sebab itu label tu lebih nampak macam berjaya. Mereka orang yang Allah lindungi. Orang yang Allah lindungi. Bila letak je satu label, maka orang mudah percaya. Akhirnya agama tu fitnah. Sebab tu pergi masjid ni jauh lebih kuat kena fitnah banding kita pergi kelab malam. Pergi kelab malam pun orang kata kita nak ceramah. Macam tu baik. Orang kata mungkin dia minum air Coca-Cola je kot. Dia tak minum kot. Mungkin dia pergi tu jumpa kawan je kot. Dia punya wasangka baik. Bila pergi masjid, wasangka buruk. Dia nak pergi curi tabung masjid lah tu. Itu pergi masjid tu ada tu. Nak ngajar sesat lah tu. Wasangka buruk. Tetapi inilah dia yang disebut inna syaitan yang zaru bainahum. Baik, macam mana kita nak lawan apa yang disebut sebagai tahyij ataupun pemanasan isu yang dilakukan oleh syaitan, dibisik-bisik kat telinga sehingga orang mudah percaya. Sebab syaitan dia akan was-was lah. Betul tu betul. Syaitan kata betul. Sebab itu kita tuan-tuan lebih percaya pada fitnah. Dia kalau sebut fitnah orang percaya. Sama ada fitnah yang peringkat kecil sampai peringkat besar. Kalau orang kata ustaz tak ada kuliah malam ni, dia percaya. Seminggu dia tak datang. Dia percaya. Tak betul seminggu. Dia mungkin balik kampung. Dia tahu sendiri. Ustaz balik kampung kot, dia ada kerja. Dia pergi umrah. Kawan tu cokoh seorang kat situ. Duduk seorang tapi dia percaya fitnah tu. Itu baru fitnah ustaz tak datang kuliah. Kalau yang lain-lain pada tu, dia percaya. Masjid COVID, percaya je. Dekat mall tu, sebut COVID dia tak percaya. Mana ada? Kat masjid percaya tu ramai. Lama tak datang masjid. Cerita COVID. Nak dengar kuliah pun takut. Takut COVID. Lama COVID dia. Tapi cepat je boleh pergi pasar. Boleh pergi sekian-sekian. Sebab apa? Syaitan tak ada kat situ untuk membisikkan benda tu. Kau jangan ke masjid. Nanti jangkit COVID. Pergi mall tak jangkit. Sebab orang biasa je nampak. Kita lihat macam mana. Yang disebut inna syaitan yang zaru bainahu. Syaitan, dia akan mengapi-apikan benda-benda fitnah. Sebab tu kita tak rasa pelik kalau orang lebih percaya fitnah. Kita tak pelik pun. Kita tak pelik bila orang lebih percaya orang yang menuduh berbanding orang yang mengatakan saya tak salah. Yang tuduh tu orang percaya. Betul lah tu, betul lah tu. Sebab itu agak sukar kita menyampaikan kebenaran selagi mana kita tak tahu tipu daya syaitan. Amat sukar untuk kita mencapai hakikat kebaikan bagaimana kita tak tahu dalam hidup ni ada syaitan. Dan itu agak sukar untuk kita mendapat perkara yang memberi manfaat pada agama kita selagi mana ada syaitan. Itu bila melabur yakin untuk untung. Tapi bila sedekah tak yakin dapat gantian lebih baik. Berarti bila sedekah berkira seakan melabur. Bagi labur sampai lebur. Dah habis 100,000 duit pencen melabur. Saya ingat betul saat dia kata pulangan dia 100%. Dah hari ni rugi. Yang kita cerita Allah nak bagi 700% tak percaya dia. Ni kalau kamu derma 700%. Ni kita bagi RM1 je Ustaz. Yang melabur bohong ni dia percaya. Dia bagi semua 100,000.
Duit pencen dia. Ni orang umur 55 ingat sikit. Orang masuk 55, nak keluar EPF, nak keluar KDSP, yang dapat apa nama ni, gratitude tu yang dapat tu. Tu hati-hati. Ni dia percaya pada setan daripada percaya janji Allah. Akhirnya duk melabur benda-benda dunia yang dia rugi. Syaitan kata besarlah rumah, anak cucu nak balik. Akhirnya besar rumah tinggal 2 orang je. Dah takut pula duduk rumah. Patutnya duit banyak-banyak buat sesuatu yang boleh membina rumah di akhirat kita. Percaya benda tu, Allah sebut. Duk fikir cucu atau anak cucu menantu balik setahun sekali. Tu raya. Musim PKP 2 tahun tak balik. Syaitan kata besar dapur tu. Padahal besar dapur tak masak juga. Tapi dia percaya setan bisik. Besar dapur, kita nak buat jamuan kat dapur. Okay, besar dapur, 40,000 besar dapur. Hanya Ji makan kat rumah, tak sempat makan. Rumah 2 orang je Ustaz. Habis dapur besar buat apa? Baik buat musola dapur tu. Panggil orang buat kuliah dapur tu. Artinya tak masak juga. Lihat syaitan. Daripada sekecil-kecil perkara. Saya taklah kata, harang saya nak cerita bisikan syaitan tu macam mana. Kalau dia tak boleh suruh kita buat jahat, dia menghalang kita buat baik ataupun memaksimumkan kebaikan. Kita umur tak panjang, duit pun tak banyak. Lalu dimaksimumkan benda tu supaya kita lebih banyak buat benda sia-sia. Yang benda yang beri manfaat pada akhirat kita, ditakut-takutkan kita. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan membisikkan pada kamu kefakiran. Jangan nanti fakir kamu. Jangan derma nanti habis duit simpanan kamu. Nanti kamu kalau panjang umur, macam mana duit kamu? Duk bimbang-bimbang sampai sudah. Tapi untuk hal dunia dia tak bimbang. Syaitan kata ambil. Labur. Mesti saham ni untung ni. Kita pun labur lagi. Yang pelaburan akhirat kita berkira. Kita ini was-was syaitan. Ingat selalu syaitan. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan tu musuh kita. Lihat bagaimana Allah ajar kita. Waktu kita berhadapan dengan orang kafir. Berhadapan penentang Islam. Ingat, belakang dia tu ada syaitan. Yang mengilhamkan dia keburukan ialah syaitan. Tundukkan syaitan dia dengan kita memaafkan, berlaku baik. Sebab tu bila kita lawan musuh, kita kena fikir baik. Jangan ikut musuh fikir jahat. Musuh kerjanya macam mana aku nak buat jahat lagi. Kita pula kita fikir macam mana aku nak buat baik lagi. Aku cakap tak dengar. Macam mana? Aku hantar SMS ni. Mungkin hantar WhatsApp lah ni. Mungkin melalui kawan dia. Kita orang beriman kena sibuk fikir benda baik. Kerana orang kafir dia akan, ataupun orang jahat, dia sentiasa fikir nak jahat, nak buat jahat. Dan syaitan akan api-apikan kejahatan. Setiap kali kita berhadapan dengan benda ni, jangan ikut rentak dia. Jangan menari ikut tarian dia. Jangan kita dengar muzik-muzik dia. Kita ada cara kita sendiri. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka berfikir jahat, kita berfikir baik. Mereka fikir nak komen fitnah jahat, kita berfikir komen baik. Moga Allah beri hidayah pada saya dan kamu. Dia lihat seorang ulama, bila orang fitnah dia, orang kata dia macam-macam. Dia pun berdiri depan orang fitnah, dia kata, kalau sekiranya apa yang kamu kata tu betul, moga Allah mengampunkan aku. Kalau betul. Tapi kalau sekiranya apa yang kamu kata tu salah, moga Allah mengampuni kamu dan aku. Ya, macam mana ditutup? Tuan nak jawab lebih-lebih pun, dia corner-corner pula. Dia pun tak nak dengar daripada kita. Dia nak dengar daripada orang lain. Maka kita kalau betul, saya mohon ampun pada Allah. Tapi kalau salah, saya berharap Allah ampunkan awak dan ampunkan saya juga. Allah baiki awak dan baiki saya juga. So ini cara kaedah. Bagaimana kita nak menghadapi pengaruh syaitan dalam muamalah kita dengan musuh-musuh Allah. Sebab itu kita kena bijaksana. Dan Nabi SAW bagaimana kebijaksanaan baginda muamalah dengan musuh sehingga musuh bertukar menjadi kawan. Sahabat. Bukan menjadi yang beriman dan mempertahankan agama. Dakwah Rasulullah tidak jauh daripada kita. Kita sentiasa diingatkan tentang Nabi SAW. Rabbukum a'lamu bikum. Tuhan kamu lebih mengetahui tentang kamu. In yasha' yarhamkum atau in yasha' yu'adzibkum. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh beri rahmat pada kamu. Kalau Allah kehendaki, Allah Ta'ala boleh beri azab pada kamu. Apa maksud ayat ini? Nak beritahu kepada kita, wahai manusia, Allah lebih mengetahui siapa yang patut dapat hidayah, dapat taufik, dapat keimanan,
Siapa yang berhak? Jadi waktu kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang jahat, yang kita, kalangan mereka itu mungkin Allah pilih untuk dapat hidayah. Ya mungkin juga kalangan mereka ini Allah pilih untuk diazab. Ini Abu Jahal, ini Abu Lahab, Allah pilih untuk diazab. Tapi ini Khalid Al-Walid, ini Khalid Al-Walid dan adiknya yang beriman pada Allah, ini Amr bin Al-As, ini Ikrimah, ini Suhaib bin Amri, ini Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Sakha, dan kesemua pada penentang ini Allah hendaki dia dapat hidayah, maka dia dapat hidayah. Sebagian penentang untuk kekal dalam neraka dan kekal menjadi musuh. Sebab itu kata Allah Ta'ala, kamu kalau bermuamalah dengan mereka, sebagian mereka mungkin mendapat hidayah, maka tu cakap baik-baik. Kerana sebagian mereka, tuan-tuan, kekufurannya dipengaruhi oleh orang yang lebih jahat pada dia. Tapi bila kita tunjuk akhlak yang baik, dia kata tak pun macam tu. Kan kita macam ni. Kita bila judge hukum seseorang, kadang-kadang kita hukum seorang berdasarkan maklumat orang lain. Bila kita kenal orang tu, dia taklah macam orang tu cerita, maka di situ kita akan betulkan balik. Tetapi kalau sekiranya orang ni dia bermuamalah kita, ternyata memang akhlak kita macam tu, betul lah kata mak tu dia ni jahat. Dia akan iakan dengan mudah. Sebab itu bila kita bermuamalah dengan para penentang Islam, menentang para musuh Islam, saya katakan contoh umat Kristian, umat Yahudi. Sebagian mereka sesat kerana pengaruh media massa. Pengaruh tashwihat, golongan yang suka merosakkan imej Islam. Tapi bila kita mendekati mereka, mereka tengok akhlak kita yang baik dan sebagainya, akhirnya peluk Islam. Ramai mana pelancong-pelancong, tuan-tuan sekalian, dia melancong negara Islam. Dia pergi ke Pakistan, dia pergi ke Yaman, dia pergi sekian. Dia nampak bagusnya, akhirnya dia isyar peluk Islam. Ada seorang pelancong perempuan yang terkena IG dia, ramai pengikut. Dia pun buat melancong solo naik motor. Dia kata tak pernah saya rasa lebih aman melainkan pergi negara Islam. Orang kata Pakistan tempat ganas. Dia pergi Pakistan, motor dia jatuh. Orang Pakistan tolong angkat, ajak ke rumah makan, beri tempat tinggal. Imej dia berubah ke dia memeluk Islam. Sebab itu cara kita. Sebab saya katakan ada orang yang terus merosakkan imej Islam. Kalau kita bertindak kasar, betul lah orang Islam ni ganas. Betul lah orang Islam ni suka buat macam ni. Betul lah. Kerana itu sebagai satu cara menjawab provokasi musuh. Dan satu cara untuk menjawab segala waswas syaitan, kekal untuk melakukan kebaikan. Walaupun di kalangan pada penentang, kerana saya sebut sebagian penentang tadi, mungkin kerana pengaruh-pengaruh. Bukan dia dengar sendiri, dia tengok sendiri. Waktu dikenal orang Islam, berubah gambaran. Sebab itu kata Allah Ta'ala, Rabbukum a'lamu bikum. Allah lebih mengetahui mereka ini semua. In yasha' yarhamkum. Kalau Allah kehendaki sebahagian mereka, Allah rahmati. Kalau Allah kehendaki sebahagian mereka itu diazab oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, wa ma arsalnaka 'alaihim wakila, wahai Muhammad, tidaklah aku utuskan kamu ke atas mereka untuk memaksa mereka beriman. Untuk memaksa mereka menerima kebaikan kamu. Tetapi hendaklah kamu dakwah. Siapa yang patuh, dia masuk syurga. Yang ingkar, dia masuk neraka. Fatalattaf fi da'watihim wa la tughliz 'alaihim. Kerana itu wahai Muhammad, berlembutlah dengan mereka. Jangan kasar dengan mereka. Wa mur ashabaka bil mudarati wa ihtimal. Dan suruh sahabat-sahabatmu untuk bil mudarah. Mudarah, terus berlaku baik walau dalam hati tak redha. Kita tuan-tuan kadang-kadang kita kenal orang tu jahat. Bila kita muamalah, kita pun duk tahan dia, kita tak apa, kita tetap layan baik. Walau hati kita serabut, kalau ikut kita ngelempang. Ikut kita lah. Bagi kita tahu Allah tak ajar macam tu. Lalu kita mudarah. Mudarah ialah salah satu cara buat baik. Nabi kata apa? Mudaratun nas sadaqah. Buat baik pada orang ni sedekah. Walaupun pada orang yang kita tak suka. Kita memang tak suka dia ni Allah. Ni Ustaz, dia ni memang kaki ngutuk Ustaz. Dia ni makcik 7-Eleven panggil dia. Ngutuk. Dia ni orang panggil dia makcik bawang. Ni orang panggil dia Ustaz. Misalnya ada orang macam gitu, kita tahu kejahatan dia. Mulut dia tu jahat. Ada benda tak kena. Kita tetap jumpa, kita layan baik. Kan itu sedekah. Sebab itu kata para sahabat, ada orang hati kita memelaknat dia, tapi kami tetap bermanis muka dengan dia. Sebab Islam ajar begitu. Tak ada orang, memang hati kita tak boleh nak ngelak daripada benci dia. Tak boleh ngelak.
Tetapi mulut kita boleh ngelak dengan cakap baik-baik. Saya tak kira Ustaz, saya jenis outspoken Ustaz. Jangan. Itu orang bodoh outspoken tu. Orang yang bijaksana, dia tahu mengawal mulut dia. Tuan-tuan, kita tak boleh kawal hati kita. Ya, kalau saya seorang benci seseorang, saya tak boleh kawal hati saya. Tapi mulut saya boleh kawal dengan sebut perkataan baik. Akhirnya kalau dia respon baik, hati saya mula berubah. Dia taklah jahat macam saya sangka. Dia baik. Yang ni pun sama. Dia baik, okey je. Walaupun saya ni teruk, tapi dia layan saya dengan baik. Di situlah berlakunya perubahan hati. Itu melalui mudarah. Mudarah tu apa? Berlaku baik. Tuan-tuan, jangan kita berbangga sebab kita outspoken. Saya tak kira. Kalau saya tak suka, saya kata. Ni orang tak ada otak. Tuan-tuan, kita tak suka. Jangan kata depan-depan. Dan tidak juga kata belakang-belakang. Tapi bagaimana cara kita menjadikan benda kita tak suka ini, akhirnya kita suka. Suatu hari nanti mungkin. Kita orang Islam tak ada istilah. Saya kalau nak kata, saya kata. Ni kalau pergi rumah orang, dia angkat sikit-sikit makan apa, kedekut orang datang dari jauh, aku biskut kering. Oh, jangan macam tu. Diam je. Betul Ustaz? Memang betul. Tapi buat tu tak betul. Betul dia kadang-kadang kita jadi tetamu orang ni. Mari jauh-jauh, dia angkat biskut kering. Klik-klik macam kita. Dia pun pesan kat jalan, jangan makan kat kedai tu, makan kat rumah kita. Oh gitu. Dia ingat lobster ke? Mungkin boleh makan ketang Antartika ke? Tiba dia angkat biskut kering. Lugar buruk gitu. Pasal nak marah juga ni. Jangan marah, diam je. Cakap yang baik-baik. Alhamdulillah, saya kenyang makan biskut awak ni. Lain macam. Biskut awak ni rasa lobster. Cakap baik-baik. Sejak ni jarang biskut saya jumpa. Rasa macam ketang. Rasa macam ikan telur tepung. Macam tu. Baik-baik je cakap. Lama-lama dia pun insah sendiri. Ini tuan-tuan, kita kena mudarah. Yang kedua, ihtimal. Apa tu ihtimal? Biar kita tahan lasak bila orang buat jahat kat kita. Telinga kita biar tebal sikit. Oh, saya tak boleh Ustaz, telinga saya. Ni rasa nak kata tu, jangan sabar. Ihtimal tu penting. Ihtimal sifat orang bijaksana. Tuan-tuan, orang kata pada kita dan sebagainya, walaupun kita sakit hati baca, diam je. Paling kita marah, kita delete je komen ni. Paling marah lah tu. Tak payah kita nak jawab, buang masa kita. Tak payah kita nak arguing dia. Tak payah kita nak buka kitab tebal-tebal nak lawan balik. Tak guna. Sebab dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak cari balah. Tahu kan nak cari balah, tak perlu kita buat bukti. Melainkan kalau kita nak berbalah juga. Kalau dia nak cari kebenaran lain. Di sini mudarah. Sebab itu Allah ajar kita. Dan Allah beritahu Nabi SAW. Wahai Muhammad, kamu ni bukan memaksa. Kamu cuma menyampaikan. Maka sampaikanlah dengan bijaksana. Orang memaksa, dia akan guna perkataan marah dan sebagainya. Dia memaksa. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa pun yang berada di langit dan berada di bumi. Wa laqad faddalna, sesungguhnya kami telah lebihkan ba'dan nabiyyina ala ba', setengah nabi itu atas setengah yang lain. Wa ataina Dawud az-zabura, dan kami kurniakan Nabi Allah Daud dengan kitab Zabur. Apakah maksud ayat ini? Bila Allah kata wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, ai wa rabbuka a'raf bi kulli ma huwa fis samawati wal ard wa a'lamu bi awalihim wa maqadirihim kulliha ilma ihatati wa inkishaf. Kata para ulama tafsir, Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Ai Allah mengetahui man huwa, siapa sahaja yang duduk di langit, siapa yang duduk kat bumi, dan Allah mengetahui keadaan mereka, apakah mereka dapat hidayah atau tidak. Allah Ta'ala tahu takdir mereka, kerana ilmu Allah meliputi segala-galanya. Wa fi hadha, artinya ayat ini nak beritahu pertama, sebagai satu raddun, jawapan balas kepada orang musyrikin Mekah yang menolak kenabian, yang menolak kerasulan, yang menolak kewahyuan, untuk mengatakan Allah lebih tahu siapa yang layak jadi Nabi dan Rasul. Allah lebih tahu bukti-bukti kerasulannya berbanding kamu yang cuba kata macam-macam untuk menolak kerasulan. Walaqad faddalna, kerana sebahagian Nabi itu ada yang kami beri kelebihan mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Di sini Allah nak beritahu golongan yang menolak para Nabi. Bila mereka tolak Nabi, mereka beri andaian macam-macam. Kenapa Nabi itu bukan malaikat? Satu. Kenapa Nabi itu bukan kalangan kami? Yang ini bukan orang macam kami. Kenapa lantik Muhammad? Kenapa Nabi itu begitu, begini? Begitu mereka sebut, maka kata Allah, Allah lebih mengetahui.
Semua makhluk langit di bumi Allah mengetahui siapa yang layak. Keadaan mereka. Allah mengetahui takdir setiap mereka. Allah tahu semua. Maka ini urusan Allah dalam melantik Nabi dan Rasul. Bukan urusan kamu dalam menentukan siapa patutnya Nabi dan Rasul. Ini urusan Allah. Maka Allah menyebut, kami telah utuskan banyak Nabi dan Rasul. Dan setiap Nabi itu ada kelebihan-kelebihan. Ada keutamaan-keutamaan. Sepakat ulama, para Rasul lebih mulia daripada para Nabi semuanya. Rasul. Dan para Rasul Ulul Azmi lebih mulia pada Rasul-Rasul yang seluruhnya. Dan Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada sekalian para Nabi. Dan sebahagian para Nabi itu diberi kelebihan kerana kitab yang diturunkan. Sebagai contoh, Nabi Allah Daud AS. Allah muliakan dengan memberikan kepadanya Zabur. Apa itu kitab Zabur? Kata para ulama, kitab Zabur kitabun laisa fihi halalun wala haramun wala fara'idha wala hudud. Wa innama huwa du'aun wa tahmidun wa tamjidun. Kitab Zabur dalamnya tak ada hukum halal haram. Tak ada hukum, tak ada tentang fardu ataupun hudud yang undang-undang. Tetapi ia adalah kitab doa, kitab pujian, kitab mengagungkan Allah. Dengan bahasa mudah, kitab Zabur ini kalau kita ni sebuah kita sekarang kitab maksurat, himpunan zikir. Himpunan zikir pagi dan petang yang Nabi Allah Daud baca sehingga burung-burung bertenggek mendengarnya. Sehingga gunung seperti menunduk diri. Dia khusyuk dengan suaranya, bukan dengan zikirnya. Bukan sungai mula mengalir perlahan. Asal sungai itu mengalir laju, kadang mendengar bacaan Zabur mengalir perlahan. Seperti ingin turut sama mendengarnya. Kitab ini yang disebut sebagai Zabur. Di dalamnya ada apa? Doa. Dalamnya ada apa? Tahmid, yang memuji Allah. Dalamnya ada tamjid, yang mengagungkan Allah Ta'ala. Baik, kenapa kitab Zabur tak ada hukum hakam? Sebab Nabi Allah Daud berpegang pada kitab Taurat Nabi Allah Musa. Tetapi kerana Allah nak lebihkan Nabi Daud berbanding Nabi Rasul-Rasul yang lain, maka Allah kurniakan Zabur. Bagi sepakat ulama, Rasul-Rasul yang diberikan kitab lebih mulia daripada Rasul yang tidak diberikan kitab. Kemuliaan mereka. Isteri Nabi Musa AS diberikan kitab Taurat. Dan demikian juga Nabi Isa diberikan dengan kitab Injil. Demikian juga Nabi Daud dikurniakan dengan kitab Zabur. Dan Nabi Muhammad SAW dikurniakan dengan kitab Al-Quran. Maka Rasulullah paling mulia kerana dari sudut kitab pula dilihat dari sudut kitab mana yang menasahkan kitab lain. Kitab Injil, dia mentakhsiskan kitab Taurat. Takhsis, yang memperbetul-betulkan apa yang dalam Taurat. Dan menguatkan. Tapi dia tak boleh lagi daripada Taurat. Kekal Nabi Isa beramal dengan sebahagian Taurat. Tapi kerana ada penyelewengan, maka datang Injil membetulkan. Manakala kitab Al-Quran membetulkan semuanya, bukan delete semua. Atau disebut sebagai nasakh. Dan kekal tinggal Al-Quran. Yang lain-lain maka terbatal. Dari sudut mana? Hukum hakam dan segala-galanya. Sehingga Nabi SAW menyatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani." Kalau Musa masih hidup, dia kena ikut aku dan ikut Quran aku. Yang Allah turunkan. Bukan lagi kitab Taurat. Sebab itu Allah tak nak tunjukkan bila turunnya Nabi Isa tidak berpegang pada kitab Injil. Tetapi berpegang dengan Al-Quran. Turun Nabi Isa untuk beritahu semua syariat mesti mengikut syariat Islam dan syariat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan inilah kelebihan yang mutlak, itu kelebihan Nabi Muhammad SAW mengatasi kelebihan lain. Jadi kalau secara kesimpulan ayat yang kita baca, pertama ajar orang beriman untuk berinteraksi dengan interaksi yang baik. Yang kedua, mengingatkan orang beriman ada syaitan yang mengapi-apikan setiap kesilapan kamu, setiap silap langkah kamu, dan kemudian menegaskan ingat dalam perjalanan hidup kita, kita berhadapan dengan siapa pun ada syaitan di belakangnya. Yang tunggu kesilapan kita, kelemahan kita untuk menjadikan musuh menguasai kita. Kemudian Allah ingatkan kita bahawa dalam dakwah ini, kenapa kita kena lembut? Sebab kita tak boleh memaksa. Yang beri hidayah itu Allah. Kita bukan memaksa. Nabi SAW tidak diutuskan untuk memaksa manusia. Kemudian Allah menegaskan, Nabi benar-benar Rasul. Kerana Allah yang memilihnya. Allah lebih mengetahui siapa yang layak untuk dipilih. Bukan apa yang ditentukan oleh sesiapa. Allah memilih Nabi SAW. Sebagaimana Allah melebihkan Nabi-Nabi yang terdahulu. Ada Nabi lebih pada Nabi yang lain. Antara kelebihan itu kerana kitab yang diturunkan,
apatah lagi Nabi yang diberikan, yang dikurniakan dengan Al-Quran, wahyu yang kekal sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.